وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang hadirin hadirat jamaah duha Masjid Parit Setongkat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam, setinggi-tinggi, sebanyak-banyaknya puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana alhamdulillah pada hari ini dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita, diberi kita lagi kesempatan untuk kita dapat hadir ke salah satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang namanya masjid. Untuk hari ini kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya duduk dalam majlis ilmu dikira sebagai ibadah. Dan alhamdulillah tuan-tuan sedang hadirin hadirat tak mampu hari ini kita nak berbuat baik, tak mampu kita nak tinggalkan keburukan kecuali dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua tak mampu nak tinggalkan maksiat, tinggalkan keburukan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, tak mampu kita nak berbuat taat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, dalam keadaan manusia ni sibuk mengejar kehidupan dunia, kita sibuk mengejar kehidupan akhirat. Dalam hari ini manusia sibuk mencari keuntungan dunia, kita alhamdulillah Allah pilih sibuk nak cari keuntungan akhirat. Yang hari ini duduk dalam masjid seketika tak sama dengan duduk di kedai pasar, timbuk dan bawah pokok dan sebagainya. Duduk dalam masjid seketika dengan niat iktikaf kerana Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu taala binakan kita 3 parit dalam hadis bab iktikaf. Dan 3 parit itu luasnya 1 parit antara langit dan bumi, dan kerjanya setiap parit itu memisahkan kita daripada panasnya api neraka Allah taala. Jadi hari ini satu kali iktikaf ataupun satu waktu ataupun satu saat ataupun 1 jam, tak kiralah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kira kita sebagai apa? Ganjaran dibinakan kita 3 parit, yang 1 parit itu luasnya antara langit dan bumi. Luasnya 1 parit. Kerjanya apa? Memisahkan kita daripada panasnya api neraka Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita berada di tempat yang Allah suka. Kalau kita belum niat iktikaf, sama-sama kita niat iktikaf. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dengan seketikanya iktikaf di Masjid Parit Setongkat ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah hari ini Allah beri kita kesihatan dengan kekuatan, mampu kita datang kemari untuk seketika raih ataupun cari ridanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi kita apa? Kita tengok kat luar. Panduan ilmu fiqh Syekh Omar Al-Khatib dengan musannifnya, penyusun kitab kita iaitu Haji Muhammad Saleh Abdul Hamid. Tuan Haji Muhammad Saleh Abdul Hamid Almarhum. Dan hari ini di muka surat 5. Ya, betul ni muka surat 5. Mungkin ada yang kitab-kitab lain daripada cetakan saya itu, kita pun sama. Kita pun satu cetakan ni, ada yang lain mungkin. Kita asal dia. Ya, insya-Allah pada hari ini hadis tentang orang yang tinggalkan sembahyang, meninggalkan solat. Hadis tentang orang yang meninggalkan solat. Di muka surat 5, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Yang itu sudah. Wa man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Itu sudah. Betul ya?
Man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatur rasulih. Situ insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana solat itu laksana kepala kepada badan. As-salatu karra'si fil jasad. Solat macam kepala pada badan. Bermakna hari ini kalau tinggalkan solat, mana orang itu ibaratnya tak orang yang berjalan tanpa kepala. Ataupun hidup tanpa kepala tak mungkin. Tak ada kepala tak akan boleh hidup. Bermakna orang yang tak solat agamanya mati. Sebab itu sebut kafarah jihara itu. Man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia telah kafir terang-terangan. Jumpa semua ya? Jumpa semua. Muka 5, muka 5. Siapa yang tinggalkan solat dengan sengaja, maka sebenarnya dia itu telah kafir terang-terangan. Atas kita dah tahulah hukum meninggalkan solat. Sengaja, tak sengaja. Tak percaya, percaya hukum tapi tak solat. Tak percaya memang tak solat. Itu hukum atas hukuman dia. Okay, ini sekarang dalam hadis. Sesiapa yang meninggalkan solat, man taraka solata. Man tu siapa? Taraka meninggalkan solata muta'ammidan, meninggalkan sembahyang dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah. Yang ini sesungguhnya maka terangkatlah perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya. Orang ini tidak dapat perlindungan, tidak dapat naungan di ketika manusia semua di bawah naungan kasih sayang Allah. Ialah salah satunya dah. Kan sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah la dhilla illa dhilluh. Itu dalam hadis kan. 7 golongan yang dapat naungan kerahiman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di ketika di hari kebangkitan nanti, tiada naungan kecuali naungan rahim kasih sayang Allah. Ya, salah satu kan kat situ walaupun disebut orang yang hati sanur baik terpaut pada masjid. Mana sembahyang tu kena jaga. Sembahyang tu kena jaga. Dapat lindungan rahim kasih sayang Allah. Ini di sini Allah berlepas. Tak akan ada zimmatullah, tak akan dapat lindungan Allah. Tak, orang ini mungkin diazab. Dan kalau dengan rahimnya, dengan kasih sayangnya Allah, mudah-mudahan Allah ini Allah ampunkan. Tapi kalau tak sembahyang ikut dalam kitab kita ni, maka dia ni, kalau yang atas tu kafara jihara, kafir terang-terang punya kafir, orang tak sembahyang. Itu tak cerita dia percaya ke tak percaya tak. Tapi ada dua, satu orang tinggalkan sembahyang, satu ni dia percaya dia tak nak sembahyang. Satu. Yang kedua dia tak percaya hukum sembahyang. Itu memang kafir jihar, terang-terang punya kafir. Jadi bagi kita insya-Allah kita bukan daripada kalangan hamba yang tinggalkan sembahyang. Kan kita ada perasaan malu kan? Malu, takut kepada Allah nak tinggalkan sembahyang. Sebab apa? Semua itu nanti pasti dan pasti akan ditanya. Yang mula-mula ditanya ialah sembahyang. Nanti muka surat sebelah akan disebutkan. Berikut yang bawah ini. Man hafadha, dalam hadis ini, man hafadha ala salatil kanas lahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhana wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a siapa dia? Firaun, ma'a Qarun, ma'a Haman, ma'a Ubay bin Khalaf. Ya, lihat sebelahlah kalau nak lihat makna. Apa disebutkan? Man hafadha ala salati, siapa yang menjaga akan sembahyang. Siapa yang menjaga akan sembahyang, maksud siapa yang menunaikan sembahyang sempurna. Sempurnanya berapa? 5 waktu. Kanat lahu nuran wa burhana. Solat itu nanti akan jadi sebagai cahaya dan hujah. Kita tengok sebelah ni. Nanti kita tengok apa sebelah ni sebutkan. Sesiapa yang memelihara sembahyang yang akan diberi cahaya, bukti dan keselamatan. Tu burhanan, bukti. Orang yang jaga sembahyangnya 5 waktu. Maksud dia kerjakan sembahyang 5 waktu. Maka padanya itu dia akan dapat cahaya dan bukti untuk dia sembahyang itu. Nuran itu cahaya, wa burhan itu bukti. Sembahyang sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Dan bila begitu, wa najatan yaumal qiyamah. Dan dia berjaya nanti di hari kiamat, dia
diberi oleh Allah Ta'ala kerjayaan. Itu man hafadha. Itu siapa yang menjaga. Ini bukan setakat jaga sembahyang, jaga sembahyang asal sembahyang tak. Jaganya tu sungguh-sungguh punya jaga. Dan waman lam yuhafiz, apa lam tidak. Dan siapa yang tidak yuhafiz, dia tidak menjaga, tidak memelihara alaiha tu solah dia lah. Lam takun lahu nuran, maka tidak adalah bagi dia itu cahaya, wala burhanan, dan tak ada apa dalil ataupun hujah nanti. Tidak ada dalil ataupun tidak ada bukti sebagai dia beriman kepada Allah. Kenapa? Kerana dia meninggalkan sembahyang. Tak ada nanti di hari kebangkitan apa nur yang dia nak bawa daripada nur solat dia tak buat. Apa dalil nak menunjukkan kepada Allah yang dia beriman kepada Allah, sedangkan dia tinggalkan sembahyang. Dan dia disebut dalam hadis kita wala najatan, dia ni tak berjaya, dia ni tak selamat tak. Orang yang tak sembahyang ni wala najatan, tak berjaya tak dia ni? Tak berjaya tak, bukan dekat dunia je tak berjaya, dekat akhirat lagi dia dah tak berjaya. Wa kana yaumul qiyamah, dalam hadis ni disebut, dan nanti nak tahu apa jadi di hari kiamat. Dia duduk sama dengan Firaun. Wa kana yaumul qiyamah, dan adalah orang yang tak sembahyang ni, dia nanti di hari kiamat ni, di hari kebangkitan, dia duduk sama dengan Firaun. Ya Allah, siapalah Firaun tu? Ini orang tak sembahyang, duduk dengan Firaun. Firaun tempatnya kat mana? Syurga ke? Jauh kan? Subhanallah. Kenapa? Kerana meninggalkan sembahyang. Itu jadi kerana tak dapat menjaga sembahyang itu. Dan wa Qarun, dan dia tinggal nanti sama, dikumpulkanlah ni. Siapa dia Qarun? Qarun ni kalau kita nak kenal lah, Qarun ni seorang yang kaya kan. Pada zaman Nabi Musa dia ni kaya. Pada zaman Nabi Musa ni dia pada masa itu dia miskin. Zaman Nabi Musa miskin, dia minta doa, wahai Musa, dia minta doa dia supaya dia bagi kaya. Bila dah kaya dia tak ingat Allah. Ni manusia miskin ingat, susah diingat Allah, senang dia lupa. Susah diingat Allah, senang dia lupa. Miskin ingat Allah, kaya dia lupa. Itu duduk nanti dengan Firaun. Ini si Qarun ni, dia kaya. Pada zaman Nabi Musa, dia seorang yang kaya, orang yang bagus, orang yang soleh, dia soleh. Tapi bila dia minta doa, wahai Musa, doakan untuk aku kekayaan, maka dia diberi kaya. Bila kaya, lupa dia. Zakat pun tak nak bayar. Ini Qarun. Dengan harta dia, akhirnya dia tenggelam bersama harta dia. Jadi harta Qarun kita kata kan. Takkan kat sini pun ada harta Qarun juga. Sebut harga yang kita jumpa dalam kata Qarun aja lah. Padahal harta Qarun dekat sana, Mesir sana. Sombong bongkak kerana bila dia kaya. Ya, kaya raya zaman Nabi Musa, asal miskin. Wa Haman, dan Haman ni siapa? Haman ni pula, Haman ni pembantu, iaitu penasihat kepada Firaun. Dia sama PL lah tu. Ini kenapa ceritakan 3 orang, 4 orang ni digolongkan kat sini ni? Kata dia, siapa yang jaga sembahyang nanti di hari kebangkitan, dia Allah kurniakan dia cahaya dan bukti ataupun keterangan bagi dia, yang seolah nanti akan berhujah dengan Allah. Contoh gitulah. Yang ni siapa yang tak dapat jaga sembahyang, siap dia besok. Maka di hari kebangkitan dia akan bangkit bersama yang namanya Firaun. Subhanallah. Firaun tu kita tahu kan? Yang namanya Qarun. Dan ni Haman. Haman ni pegawai kepada Firaun lah, pegawai dia lah. Dan duduknya di istana. Sombongnya lebih kurang dengan Firaun. Kalau seorang pegawai, dia sombong, dia kerja dengan ketua dia, sombong, ketuanya sombong, nanti pegawainya pun sombong. Dia sama je PL dia. Ni Haman ni sombongnya sama dengan Firaun. Penasihat Firaun tu, dia penasihat. Kalau Firaun tu sombong, Haman pun sombong. Kalau Firaun tu derhaka kepada Allah, Haman pun derhaka. Ni penasihat, pegawai istana. Dan Ubay bin Khalaf. Kalau kita mungkin pernah dengar siapa dia Ubay bin Khalaf. Ni semua ni manusia-manusia pilihan lah, yang Allah letakkan dalam neraka-Nya Allah Ta'ala. Kerana apa? Bukan kerana dia tak sembahyang. Bukan kerana tak sembahyang. Kerana kalau Firaun tu sanggup mengaku diri dia Tuhan. Punya teruknya Firaun tu. Sanggup mengaku diri dia Tuhan. Tuan-tuan, ni kalau kita kata ni, mungkin kalau cerita ni tidak sahih, takut juga kan. Firaun tu
Semasa dia tenggelam di Laut Merah, ditenggelamkan dia, masa dia timbul dia ditanya. Malaikat Jibril tanya, Firaun, apakah hukuman bagi orang yang mengaku diri dia Tuhan? Apa Firaun cakap? Masa dia kat Laut Merah, ketika Nabi Musa dah lepas, bila dia tenggelam dalam air, bila dia timbul, malaikat tanya dia, Firaun, apa hukuman orang yang mengaku diri dia Tuhan? Tuan-tuan apa dia jawab? Hukumnya tenggelamkan dalam air. Dia jawab, hukum dia tenggelamkan. Kemana dia tenggelam? Dia tenggelam, belum dah tak tahan. Ini riwayat akan sebutlah. Dia timbul saja, ditanya lagi, apa hukuman? Belum habis dia tenggelam air. Ini dia hukum diri dia sendiri. Kerana apa? Dia memang cari jalan untuk diri dihukum. Mengaku Tuhan, memang dia cari jalan untuk dihukum. Dia timbul lagi, baru nak soal, dia tenggelam. Soal, belum lagi dia dah jawab. Jawapannya, orang yang mengaku diri Tuhan tenggelamkan. Sampai masanya, ini dalam riwayat, dia timbul tu, dia nak ucap kalimat tauhid. Nak ucap Allah sebagai Tuhan. Pernah dengar tu? Lalu malaikat Jibril ambil di dasar laut, tanah pasir, disumbatkan kat mulut dia. Tak tahulah cerita. Punya derhakanya macam itu sekali. Jawapannya tenggelam. Dan soal hukuman dia menghukum diri dia sendiri. Akhirnya matilah di Laut Merah. Dan Ubay bin Khalaf ni, dia pernah jumpa Nabi. Nabi pernah jumpa dia. Dalam hadis juga diceritakan. Nabi ajak dia kepada beriman kepada Allah. Apa Ubay kata? Muhammad, kau tengok ni aku punya kuda ni, kuda bagus. Kuda perang bagus. Ni pedang aku ni. Engkau akan mati di tanganku, kata Ubay. Ubay bin Khalaf. Tempat dia bukan syurga. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Ka'ab lain. Ini Ubay bin Khalaf. Maka Nabi kata, engkau pun sama juga nanti. Ubay kata, ya Muhammad, ni kuda perang, kuda pacu ni. Ni pedang ni kan, engkau akan mati di tanganku satu masa nanti. Nabi kata apa? Engkau pun sama juga. Engkau pun mati kat tanganku nanti engkau Ubay. Macam itulah. Tuan-tuan, dalam peperangan apa? Badar kan? Dia ada satu peperangan tu. Dalam peperangan Uhud. Dalam satu peperangan, dia tak cari siapa. Dia cari Nabi je. Sebab apa? Dia yakin dia mesti mati. Orang kafir punya yakin kan. Nabi cakap tu, dia yakin dia mati punya. Orang Islam kau tak yakin kan Nabi. Ini Ubay bin Khalaf ni, tak nak beriman. Tapi dia yakin, Nabi ni kalau Muhammad cakap memang betul punya. Peperangan apa lupa. Dia cari Nabi tak ada lain. Memang dia nak musnahkan. Tuan-tuan, dalam masa perang, dia ambil lembing nak tombak Nabi. Kan? Sahabat yang berada di sisi Nabi kata Nabi, jangan ini urusan aku, kata Nabi, urusan aku. Nabi ambil lembing salah sahabat, dia lembingnya Ubay. Datang tepat, kena. Sikit melecet. Dia nak lembing Nabi. Dia yang kena. Nabi lembing, Nabi tak bunuh dia. Tapi melecet. Jatuh tergulik. Dia punya jerit-jerit gila punya jerit. Tahu apa dia jerit? Muhammad telah bunuh aku. Padahal sikit dia. Kenapa? Dulu Nabi dia punya yakin kepada Nabi. Allah. Kita sekarang macam banyak hadis kita baca tentang Rasulullah. Takkan kita tak yakin. Ni Ubay. Akhirnya dia menjerit. Sahabat dia kata, Abu Sufyan ni. Abu Sufyan kata, apalah kau ni Ubay, teruk benar. Semangat lah sikit kan. Kena sikit, melecur sikit dia. Dia kata, ini kalau luka ni terkena pada penunjuk Hijaz, deritanya bersama semua menderita tau. Ni kalau luka sikit dia. Sebab dia yakin memang mati punya. Menjerit mati. Bukan mati kena orang lembing. Mati menjerit ketakutan. Orang Jawa kata, saking lek kewedian tu. Kewediannya sangat tu kan. Yakin lah. Nak cerita Ubay tu. Akhirnya dia mati kan. Mati tu bukan teruk sangat luka pun. Mati kerana yakin betul memang dia kena bunuh. Pasal dia nak bunuh Nabi. Ini empat ni manusia derhaka ni. Orang kalau tak sembahyang besok duduk bersama 4 orang ni, kat mana tempatnya? Cerita dalam hadis ni lah. Manusia yang sekarang sibuk tinggalkan sembahyang, besok nak duduk dekat mana besok kat akhirat? Dekat situlah sama kawan dia. Firaun yang ngaku Tuhan. Qarun yang hari ni derhaka pada Allah, diberi kekayaan, lupa untuk zakat lagi, lupa kepada Allah Ta'ala. Dan Haman, seorang pekerja, seorang pegawai biasa je pun, sombong macam itu, jauh dengan Allah. Dan ini Ubay bin Khalaf.
Tuan-tuan, ni kisah hadis ni menceritakan kepada kita yang dengar lah, mudah-mudahan kalau dalam live ni. Sembahyang memang jangan tinggalkan. Maka kita insya-Allah Allah pelihara kita. Macam mana kita punya diberi kita kudrat yang semakin kurang. Kudrat semakin kurang. Tapi kita amal kita semakin panjang. Ada orang yang diberi kudrat semakin kuat, tapi amal semakin turun, semakin kurang. Kita khawatir. Ya, kalau kisah lain lah, siapa yang kenal Utbah? Ni Utaibah ke Utbah ni. Utbah ni dia kahwin dengan anak Nabi, anak kepada Abu Lahab. Utbah. Satu Utbah, satu Utaibah. Utbah ni anak kepada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, Lahab tak Abi Lahab, Wataba. Itu kan Wataba. Itu anak dia ni. Kerana dia percaya sangat Abu Lahab ni, yakin Nabi ni orangnya betul. Memang yakin betul sebab Nabi membesar bersama sekitar kawasan sama Abu Lahab. Sama dia nampak, dia tahu Nabi ni betul. Bila dia tak percaya Nabi? Bila Nabi ajar Abu Lahab bertuhankan kepada Allah. Itu dia kata Nabi gila. Sampai dia punya suka pada Nabi, anak-anak dia tu dikahwinkan. Anak Nabi tu dijadikan anak menantu dia. Satu namanya Utbah. Satu namanya Utaibah. Kita nak tengok apa jadi. Nak tengok yakin lah orang kafir pun kafir, tak terima, tak beriman kepada Allah pun yakin gila-gila lah. Jadi ni Utbah ni, isterinya namanya Ruqayyah. Dia beriman. Dan lagi satu, Utaibah isterinya namanya Ummu Kulthum. Satu namanya Ruqayyah, suaminya Utbah. Yang Utaibah isterinya Ummu Kulthum. Yang Ummu Kulthum ni, dia tak beriman. Bila Abu Lahab, Nabi ajak kepada Islam, Abu Lahab, dia tak nak. Dia suruh anak-anak dia ni, pulangkan isteri ni. Dua-dua pulangkan. Tapi yang Utbah ni pulangkan cara baik. Utaibah, dia pulangkan cara kasar. Siap dia koyakkan baju Nabi. Nabi kata apa? Utaibah, kau ni, satu masa nanti, leher kau akan dipenggal oleh binatang buas. Ada sebut singa, ada sebut anjing. Nabi kata, leher kau ni, memang patut. Dia rentak baju Nabi tu koyak. Ini kafir tak terima pun. Kalau tadi Ubay bin Khalaf yang tadi tu, cerita sama je lebih kurang. Mati juga. Ni Utaibah. Sampai masa dia berdagang keluar kawasan Hijaz. Tuan-tuan, dia pesan pada pengikut dia lah, dia ketua angkatan. Longgokkan barang-barang dagang setinggi tu. Kalau kita baca sejarah lah, dilonggokkan semua barang-barang. Kat mana Utaibah duduk? Atas ni. Duduk dekat atas. Bawah dinyalakan api-api. Berkemah. Duduk kat atas. Dia yakin dia mati. Dia yakin leher dia tanggal. Sebab itu, cuba baca sejarah tu. Duduk atas. Sampai matahari terang, terbit. Masih tidur lagi kat atas. Tak ada apa pun. Tak masalah pun. Tapi bila sahabat lain tengok, rupa kepala tak ada. Bila kepala tu dia ambil binatang? Ini Utaibah tu. Anak Abu Lahab. Berdurhaka kepada Allah. Menantu Nabi. Isterinya Ummul Kulthum. Dia pulangkan cara tak bagus. Dia sakiti Nabi. Nabi kata itu je. Siap kau. Kita ni berapa ancaman Nabi. Kita tak yakin. Benda tu kalau tak dapat dekat sini, kat akhirat kita nak jaga. Keburukan yang disebut dalam hadis kalau tinggalkan sembahyang. Ini sama ni kan ni. Ini sama lah ni. Manusia sekarang berapa ramai yang terus menerus meninggalkan sembahyang. Terus menerus sibuk kejar keduniaan. Sampai sembahyangnya lalai, sembahyang lupa. Perbetulkan sembahyangnya. Jadi ini sejarah lah mengajar kita. Nabi dah sebut, siapa yang jaga sembahyang, tuan-tuan nak jaga sembahyang ni. Kalau sembahyang yang namanya hafazah ni, dia lain dengan sembahyang biasa. Bila jaga ni, maksudnya kita ambil satu dia mesti awal waktu. Itu nama jagalah. Kalau ujung waktu boleh tak? Boleh. Sembahyang zuhur ujung waktu boleh. Tapi dia suruh awal waktu. Awal waktu tu yang bagusnya apa? Awal waktu berjamaah. Okay. Orang yang sembahyang fardu, lepaskan kita dah baca dan kitab yang sama ni, tahun 11 kerasulan Nabi SAW, Isra Mi'raj difardukan sembahyang. Kitab yang sama yang kita pegang ni. Dan waktu sembahyang dan yang dikendaki itu akhirnya kepada 5 waktu 17 rakaat. Kalau kita buat 4 waktu contohnya, tinggal subuh, tinggal 15 rakaat. Dia bukan yang 15 rakaat tu diterima, tak. Semua habis. Ini sembahyang. Hafazah dia tu habis terus. Siapa sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tak sembahyang, semua sekali habis.
Dia tak dikira. Kata jangan kita nisbahkan samakan dengan puasa Ramadan, tak sama. Puasa Ramadan kalau kita tinggalkan 20 hari, ada baki 10 hari, 10 hari Allah terima. Sembahyang tak. Puasa Ramadan ada 29 hari, puasa hanya 28 hari. Satu hari tu puasa diterima. Tetapi kalau sembahyang, tinggal satu rakaat, semua habis. Tinggal satu waktu, semua 5 waktu tak dikira. Itu sembahyang. Sebab itu dia tak ada kompromi bagi kita. Tak puasa. Kenapa sakit? Tak apa puasa. Tak apa tak puasa. Sakit, tak payah puasa. Sembahyang. Musafir. Musafir tak payah puasa. Sembahyang musafir, tak payah sembahyang. Tak. Allah sebut dalam Quran, qasar. Musafir. Bukan dia kata, ni musafir tak payah sembahyang. Tak. Qasar. Dan sampai kepada kita lagi. Semua sampai kepada kita. Tak sembahyang zuhur. Tak apa. Tapi jamaah takhir. Mana dia tak sembahyang? Nah, dia tetap ada kira-kira. Tak sembahyang asar tak apa. Jamaah takdim. Musafir. Tak sembahyang subuh. Nak kena tu. Tak apa lagi. 2 rakaat tak. Tak sembahyang maghrib. Tak apa. Jamaah takhir pergi isyak. Tak nak sembahyang isyak. Tak apa. Jamaah takdim. Sembahyang ni tak ada. Tak ada dah. Tak ada kata tak. Tak sama dengan zakat. Tak mampu zakat. Tak mampu tak apa. Dapat zakat. Sembahyang pun sama juga. Tak mampu sembahyang. Disembahyangkan. Betul? Tak mampu kena sembahyang lagi. Tak tahu sembahyang. Tak boleh sembahyang. Dah tak ada. Dah. Nyawa dah tak ada. Baru kita disembahyangkan. Dah tak boleh lagi dah. Dia namanya sembahyang lah. Memang tak ada kata nama tinggal. Yang lain-lain nak tinggal. Bukan kita kata membolehkan. Orang kaya tak pergi haji. Tak apa. Tak. Bukan kita membolehkan. Tak. Orang yang tak nak puasa tak apa. Boleh qada. Bukan kita membolehkan. Tak. Ada sebab-sebab yang boleh. Tapi sembahyang tak ada kata ada sebab yang boleh. Tak boleh diri. Duduk. Tak boleh duduk. Baring ngiring. Tak boleh ngiring. Terlentang. Tak boleh terlentang. Guna mata syarat mata kan. Dah macam mana terlentang lah tu. Akhirnya sembahyang dah tak ada lagi perbuatan kan. Hilang perbuatan. Dah tua. Dah tak mampu lagi nak rukuk sujud i'tidal. Hilang perbuatan kita. Yang tinggal apa tu? Tinggal bacaan je. Itu baca pun akhir lama-lama dah tak boleh baca dah kita. Tolak lagi. Kerana terlalunya tak mampu untuk baca. Dah tak boleh lagi. Kalau kita sampai ke saat itu, kita tak boleh baca lagi dah nanti. Dan yang tinggal apa nanti? Tinggal niat je. Perbuatan dah tak ada dah. Bacaan dah tak ada. Dah tak ada. Yang ada nanti tinggal niat. Dah tak boleh dah. Nak celik pun dah tak boleh. Tapi tahu masuk waktu. Adakah kita tak sembahyang? Nak celik pun tak boleh. Tapi dah tahu ni masuk waktu. Dia kena sembahyang. Siapa nak tolong kita? Orang yang nak tolong pun ingat kita dah tak ada dah. Dah tak boleh. Dah lama tak sedar diri ni. Kita pula dengar. Dia kata aku tak sedar diri. Nasib aku tak boleh cakap. Tak boleh dah. Selagi kita ingat memang kena sembahyang lah. Jadi itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi ini namanya sembahyang memang tidak boleh ditinggalkan. Subhanallah. Ya? Allahumma salli ala Muhammad. Ini oleh kerana hadis tentang orang yang tinggalkan sembahyang, kita lihat satu hadis lagi di belakang. Muka surat 6 sekarang insya-Allah. Muka surat 6 pun tuan-tuan semua kita dah sama-sama tadi semaklah apa atas tu. Sesiapa yang memelihara sembahyang, ia akan diberi cahaya, bukti dan keselamatan. Itu tadi nurau wa burhana tadi sebelah kan. Nurau wa burhana tu dan bukti dan keselamatan. Wa najata sebelah tadi, wa najah tu, najah maknanya berjaya, keselamatan di hari kiamat. Sesiapa yang mengabaikan wa man lam yuhafiz yang tadi tu sebelah kan, orang yang tak nak sembahyang, dia tidak ada cahaya, maka tak ada cahaya dan tak ada burhan bagi dia, dan tak akan najah dan dia tak akan berjaya punya. Malah di hari kiamat dia akan ditempatkan bersama nama yang kita dah tengok tadi, Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, yang Ubay bin Khalaf yang kita dah sebutkan, yakinnya kepada Nabi SAW. Dan yang lain disebut orang yang dapat jaga sembahyang, orang yang meninggalkan sembahyang. Ini hadis apa? Kelebihan sembahyang. Okay. Meninggalkan sembahyang. Kita cuba ambil satu hadis lain. Kalau boleh di-share. Orang yang meninggalkan sembahyang ini, orang ini akan dapat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 15 hukum, 15 azab. Disebutkan
Wa man hawana 'ala salati aqabahu Allahu bi 15 uqubah. Orang yang meninggalkan sembahyang ini pula dia akan dapat apa? Dia akan dapat hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 15 hukum. 15 uqubat. 15 azab lah, kita kata azab lah, senang cakap. Uqub tu boleh kita kata azab lah. Azabnya tu disebut khamsatun fid dunya. 5 Allah azab dekat dunia lagi. Subhanallah. Tinggalkan sembahyang. Kalau yang lepas, yang jaga sembahyang tentu dekat nota kita ada yang lepas. Man hafadha ala salawatil khams, yang lepas kan. Siapa jaga sembahyang 5, yang lepas kan. Dia tak ada kat kitab kita tu. Akramallahu ta'ala bi khamsin. Khisal yang lepas tu. Ada nota tu. Siapa jaga sembahyang 5, Allah muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Bi khamsin hisal. Apa yang pertama yang lepas? Allah angkat kesempitan hidup. Kan disebut. Yarfa'u anhu dhaikil aish. Yang lepas. Yang kedua? Tu ada tekan terjemah tu. Yarfa'u anhu azabal qabr. Yang kedua. Yang ketiga? Yu'tihillahu kitabahu biyamini. Yang ketiga. Okey? Allah beri kitab nota catatan tangan kanan. Yang keempat? Lintas sirat. Yamurru ala siratikal barqa. Allah bagi peluang lintas di tiang sirat pantas macam kilat. Yang kelima? Allah yadkhulul jannata bighairi hisab. Itu yang lepas Itu yang jaga sembahyang. Yang ini siapa tak jaga sembahyang, Allah kurniakan 15 azab. Tu. Apakah 5 azab tu? Dia kata khamsatun fid dunya, 5 azab tu dekat dunia lagi dia dapat. Nanti saya carilah kalau saya dapat. Dan disebut wa thalathatun indal maut, dan 3 ketika nak mati dia kena azab. Masa nak mati tu dia azab sebelum mati lagi. Dekat dunia dah ada 5, nak mati dia kurangkan 3. Ini kerana meninggalkan sembahyang lah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa thalathun inda khuruji minal qabr, dan 3 lagi di ketika keluar dari kubur. 5 di dunia. Ini terlebih satu ni kan. 5 ketika di dunia, 3 indal maut, ketika nak mati. Yang ni satu lagi, tertinggal satu. Wa thalathun, dan 3 lagi fil qabr, dalam kubur 3. Jadi dapat tak 15? Nanti carilah dekat hadisnya tu. Dan wa thalah, baru 9 wa thalatha, wa thalathun indal khuruji minal qabr, dan yang 3 ni ketika keluar daripada kubur, bangkit daripada kubur nanti. Cukup tak cukup tu? Khamsatun fid dunya, 5 ketika dekat dunia. Thalatha indal maut, 3 ketika mati. Kan? Wa thalatha fil qabr, kurang 1 dalam hadis pun disebut lagi 1 tu, memang dalam hadis pun disebut tertinggal, perawi kata. Dan tak jumpa yang 1. Jadi 14 je dah. Kita jumpa 14. Yang 15 tu lain-lain, termasuk perkara-perkara buruk yang kita lakukan. Okey. Dan lagi apa? Wa thalatun indal khuruji minal qabr, dan 3 lagi ketika kita keluar daripada kubur. Apa tadi? 5 masa dekat dunia. Okey. Khamsatun fid dunya. Okey. Salatun indal maut. Lagi? Salasun fi qabr. 3 lagi dalam kubur. Lagi? Salatun inda khuruji minal qabr. 3 lagi masa. Baru 14 kan? Okey, 14. 1 lagi disebut apa-apa perkara yang kita lakukan selain daripada itu juga akan membawa kepada azabnya dalam kubur ataupun indal maut ataupun semasa mati. Susah. Banyaklah, macam-macam lah salah kesilapan, salah kita yang menyebabkan diazab lagi dekat dunia. Tapi ni cerita tentang sembahyang. Cuba kita tengok satu-satu. Kitab kita muka surat 6 tu dah habis dah sampai Ubay bin Khalaf. Dan lepas ni
bab apa ya? Kelebihan sembahyang. Lepas ni cuba kita dah ambil ni, kita ambil ni dulu. Kalau dapat boleh diselesaikan. Insya-Allah kita cuba. Yang pertama tadi wa ammal lawati fid dunya fal ula, dia kata, dan apa yang 5 itu yang azab tu dekat dunia. Dan dia kata apa yang ni wa amal, dan apa-apa tadi yang 5 tu yang azab masih dekat dunia lagi. Fal ula, yang pertama ialah tunzi'ul barakatu min umri, iaitu ya apa? Tunzi'u, dicabut keberkatan umurnya. Hidup panjang umur pun tak barakah. Satu yang satu. Saya cubalah insya-Allah. Yang pertama, fal awwalu tunza'ul barakatu fil umur. Maka Allah cabut akan keberkatan umur dia. Hidup pun tak barakah. Kenapa tak sembahyang? Tinggalkan sembahyang. Kat dunia lagi dah dapat. Susahlah merempat. Macam hadis tadi yang pertama yang tuan-tuan bagi makna tadi. Allah tutup pintu rezeki dia. Allah sempitkan. Tak barakah hidup dia. Yang kedua kita lihat. Wathaniyatu, dan yang kedua, yamha sima'us salihina min wajhi. Iaitu apa? Dihapuskan, yang kedua, dihapuskan tanda-tanda kesalehan pada wajahnya. Tengok muka tak seri lah, tak ada seri muka. Apa dia? Dihapuskan tanda-tanda orang baik lah macam itu. Muka ni tak nampak muka orang baik. Yang kedua. Yang pertama, umur tak barakah. Ni dekat dunia masih hidup ni, masih sihat lagi, masih sihat ni. Sihat lagi. Tak sembahyang. Umur dia tak barakah. Yang kedua, tuzi'u. Yang kedua, yang kata tumha. Apa tumha? Iaitu dihapus simahu, dihapus tanda-tanda as-salih, tanda-tanda orang soleh, tak ada pada diri dia. Pandang pun tak seri lah. Min wajhihi, daripada wajah dia. Yang kedua dah. Yang ketiga, wathalithatu kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Apa saja amal yang dia buat, tidak ada ganjaran langsung Allah bagi. Tak ada ganjaran. Yang ketiga, athalithu, ni siapa ni? Orang yang tak jaga sembahyang. Selain daripada hadis yang tadi, muka surah 4 tadi. Wathalithatun, dan yang ketiga itu kullul amalin, setiap amal ya'maluhu yang dia buat, apa saja yang kita buat. Siapa kita? Yang tak sembahyang itu, la ya'juruhu, ajri apa maknanya? Balas. La ya'jur, tak ada balasan pun. Tak dapat balasan. La ya'juruhu Allahu alaihi, tidak dapat apa balasan pun atas amal yang dia buatnya. Ni kitab kita apa tadi tajuk, saya lupa je. Tentang orang yang tinggalkan sembahyang. Ni ubat dia. Akibat meninggalkan sembahyang pada hadis yang 1, 2, 3, 4 selesai. Ini petikan hadis daripada kitab yang lain. Berapa dah? Yang kedua. Warabi'ah, dan orang yang kelima. Ni masih hidup ya. Ni kita cerita yang masih hidup, yang 5. Yang warabi'ah, yang keempat. Okey. Sekarang arabi' yang keempat, apa dia? La yurfa'u lahu du'a ila samai. Doa mohonlah, Allah tak ambil. La yurfa', maka tidak tidak diterima doa-doa dia. Orang tak sembahyang, cerita orang tak sembahyang ni. Lepas ni nanti kita dalam kitab kita kelebihan sembahyang kita sampai. La yurfa'u lahu du'aun illa sama ila, bukan ila sama. Tidak terangkat pun doanya ke langit. Maksudnya apa? Tidak satu pun diterima doa dia. Orang tak sembahyang. Ni minggu depan soal dapat semua ni, hafal semua ni. Nampak macam nak praktik STP ni. Kat kitab ada, kitab muntakhabah hadis ada. Kitab muntakhabah ada sebut. Wal khamisah, dan yang kelima, ni habis-habis dah. Laisa lahu haqqun fi du'a'is salihin. Tak dapat laisa lahu haqqun, tidak ada bahagian dia ni dalam doa orang soleh. Orang soleh kalau ada Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, dia ni tak masuk diampuni, tak termasuk dah. Kerana apa? Dia muslimin muslimat tapi tak sembahyang.
Sebab itu disebut al-khamisatu, yang kelima, laisa lahu haqqun. Dia tidak tergolong, tidak termasuk dalam hak fi du'a'is salihin, pada doa orang soleh. Orang soleh sekarang, orang-orang sembahyang, yang sembahyang semua doa tuan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Tengok tu doa. Orang soleh doa tu. Allah ampunkan aku, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ahya amwat, hidup dan mati. Orang tak sembahyang tak termasuk pun. Ini 5 ni. Nak tahu 5 ni. Masih hidup lagi. Tak ada apa-apa lagi. Belum tinggalkan dunia dah kena azab. Apa azab yang pertama tadi? Iaitu apa dia? Allah cabut keberkatan umur. Yang kedua, Allah hapus tanda-tanda orang soleh pada wajah dia. Yang ketiga, setiap amal yang dia buat tiada ganjaran, tiada balasan pun daripada Allah. Tak dapat ganjaran kebaikan pun. Sebab nak numpang mana? Amalan zakat nak tumpang mana? Amalan puasa nak tumpang mana? Amalan haji nak tumpang mana? Dia pokok amal. Dia nak tumpang mana ni? Tak ada tempat nak ditumpang. Tapi bila sembahyang dijaga, yang lain akan mengikut, akan menumpang semua. Sebab dia amalan terpenting. Jadi itulah tempat dia. Maka tunza'ul barakah fi umur. Tak ada barakah umur dia. Wa tsani tadi apa? Dihapus tanda orang soleh. Dan yang ketiga, doa tak ada balasan. Yang keempat, ya, doa tak ada balasan. Amalan semua Allah tak bagi balas pun. Malahan dia akan dibalas di akhirat nanti. Teruk dia. Wa rabi'ah, yang keempat, tak terima doa dia, masya-Allah. Yang kelima, laisa lahu haqqun. Tak ada dapat bahagian pun. Kesian. Hari Jumaat orang pergi sembahyang Jumaat, Pak Imam doa, makmum amin, rupanya orang yang tak sembahyang tak dapat. Hidup dia tuan susah sungguh. Orang tak sembahyang hidupnya susah. Tadi kalau yang lepas, yang jaga sembahyang, Allah angkat kesempitan hidup. Mana senang hidup dia. Senang hidup, sungguh jaga je sembahyang. Allah angkat yarfa'u anhu dhaikil aish. Allah angkat sempit. Dengan kasih sayang sukanya Allah kerana sembahyang berjamaah, Allah angkat azab kubur, patut kena azab. Kenapa ni nak diazab kerana tak puasa? Tapi asbabnya tu, jalan dengan sebab sembahyang itu, Allah boleh jadikan asbabnya dia tu. Patutnya kena azab, tak diazab. Allah angkat azab kubur. Dia sukanya Allah. Dan tadi apa? Kes yang kedua. Wa thalathatun indal maut. Ini azab masa nak mati punya susah. Sebut. Punya susah yang masa nak mati. Subhanallah. Wa ammal lati tusibuhu indal maut. Dan ada pun tusibu, yang menimpa dia siksaan ketika nak mati tu, fa innahu yamutu dhalilan. Dia mati dalam keadaan penuh hina, tak sembahyang. Apa makna dhalilan? Urut zal. Disebut dalam hadis, tusibuhu indal maut, azab dia sebelum dia mati, masa dia nak mati tu, ketika nak mati tu, fa innahu yamutu dhalila. Apa dhalila? Mati dia tu, si Allah penuh dengan kehinaan. Tak tahu apa bentuk kehinaan kematian. Susah ke? Tak tahulah kehinaan yang Allah Ta'ala kurniakan bagi. Kehinaan Allah bagi pada orang yang tak sembahyang. Susah mati. Subhanallah. Selalu kita doa apa? Allahumma hawin alaina fi sakarat. Doa tu fi sakaratil maut. Doa baik-baik tu. Lagi satu, Nabi nak meninggal. Ketika Nabi nak wafat, apa doa Nabi? Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ambil tu baik-baik. Itu kata Imam Ghazali, ketika saat ajal Nabi, ujung umur, Nabi doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Kenapa dia minta macam tu? Nabi pun tahu sakit dia mati. Ya Allah, a'inni maknanya apa? Ya Allah, Engkau jauhkan aku ya Allah. Ala sakarat, di ketika sakitnya, di ketika susahnya mati. Itu dekat mana tu? Dekat kitab Hidayatus Sibyan. Pernah jumpa kitab Hidayatus Sibyan? Tak pernah jumpa? Yang kita baru belajar yang lepas dah berhenti dah ganti kitab ni. Kitab kita yang lepas kita belajar. Naik base lali ya lupa. Kalau dah lali tu yang lupa. Bukunya buku lali. Dianya lupa. Kat situ kan kita jumpa dulu tu. Masa syarah tu. Tentu dah hafal lah. Allahumma a'inni
ala sakaratil maut. 5 je. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. 5 je. Nabi minta pendek-pendek je, tak panjang. Ada lagi satu Nabi minta pendek sangat. Aja hadis yang kita baca tadi yang akhir, yang minggu lepas, yang akhir apa? Bukan. Yang lepas. Masuk surga. Yang ada yang bacakan tadi. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Yang tadi bacakan yang keempat, yang lepas, yang kelima minta maaf. Yang kelima kan? Allah masukkan surga tanpa hisab tadi tu kan, yang lepas punya. Ingat hisab ni senang ke? Tuan-tuan, ingat hisab ni senang. Allah. Nabi pun merayu kepada Allah. Kan? Kita semua dah amal ni. Nabi merayu kepada Allah saban hari tuan. Tuan-tuan. Sampai riwayat kepada kita, daripada Aisyah. Nabi merayu pada Allah tentang hisab tu saban hari. Apa dia? Nabi mohon, Allahumma hasibni hisabai yasira. Nabi pun takut atas penghizaban Allah. Nabi mohon, Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa maknanya, tuan? Takutnya dengan hisab. Hadis yang tadi yang bawah tu yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Jaga je sembahyang. Apa maksud Allahumma hasibni hisaban yasira? Dia dekat live pun dia biasa sebut ni. Allah, Engkau hisablah aku ya Allah dengan hisab yang ringan ya Allah. Tuan-tuan, Nabi merayu pada Allah, wahai Allah, Engkau hisablah aku dengan hisab yang ringan ya Allah. Wahai Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan ya Allah. Tuan-tuan, Nabi pun merayu pada Allah minta dihisab dengan hisab yang ringan. Agak kita ni ada peluang ke tidak? Sayalah yang cakap. Ada peluang tak kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan? Sedangkan Nabi merayu-rayu pada Allah. Itu nak cerita tak? Doanya ringkas. Adakah kita berpeluang matinya senang nanti? InsyaAllah. Adakah kita berpeluang? Nabi pun nak minta ujung hayat. Nabi doa pada Allah, merayu-rayu tuan. Allahumma a'inni ala sakaratil maut ya Allah. Ya Allah, Kau senangkan aku ya Allah di ketika sakarat ya Allah. Tentang kita, saya tak tahu kita ada bahagian ke tidak di ketika sakarat, kita nanti tak tahu senang ke susah. Allahu Akbar. Kita balik insya-Allah. Ringkas-ringkas, doa ringkas-ringkas. Jadikan zikir kita macam tadi tu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ringkas je kan. Itu doa Nabi kan. Allahumma hasibni hisaban yasira ya. Mohon pada Allah, ya Allah, Engkau hisablah aku ya Allah dengan hisab yang ringan. Nabi mohon. Allah. Okey. Mana tadi? Okey. Jadi dia ketika nak mati nanti, mati dia tu, nak mati dalam keadaan mati penuh kehinaan. Hina nanti masuklah susahnya sakarat. Azab nazaknya susah nazaknya. Subhanallah. Wa thaniyah, dan apa yang kedua tadi, masa nak mati apa dia? Orang yang tak sembahyang. Yamutu ju'an. Apa ju'? Dia mati dalam keadaan lapar yang amat lapar. Mati nak mati tu lapar, sangat lapar. Ju'an. Masa nak mati satu tadi apa? Allah matikan dalam keadaan dihina, penuh kehinaan. Yang kedua, mati nanti nak mati tadi. Yang tadi hidup tu 5, yang 3 ni. Nak mati dengan keadaan lapar yang kalau seisi dunia makanan sumbatlah kat perut. Tak boleh hilang lapar yang dia tanggung di ketika nazak tu tak sama. Agak macam mana azabnya orang tak sembahyang ya Allah. Allah Akbar. Manusia sekarang sibuk mengejar apa? Mencari jalan, mengejar untuk dia diazab. Manusia sekarang yang sibuk tinggalkan sembahyang. Tak sibuk nak jaga sembahyang. Wa thalitha, dan yang ketiga, ketika nak mati tu, yamutu atsyanan. Apa atsya? Iaitu dahaga. Ju'a, lapar, atsyana, dahaga. Dahaga tu walau suqiya bihara ad-dunya ma rawa min atashihi.
Kalaupun diambil air, minum air yang ada dekat dunia ni, dahaganya nak mati tu lah. Dahaganya nak mati tadi tu. Air yang dekat dunia tu, bagilah dia minum. Tak akan hilang. Makanya, itu tak ada susah tu. Itu susah kematian tu. Ini milik siapa ni? Ini milik orang yang saja memang cari jalan untuk memiliki itu. Tak sembahyang. Tak ada apa sebab. Ada sebab pun kena sembahyang. Salah kalau kita kata tak ada apa sebab. Ada sebab tak sembahyang. Tak ada. Tak ada apa sebab. Ada sebab. Tak ada. Selesai. 3 tu. Ini dikatakan nak mati. Mati penuh hina. Dan mati dalam keadaan lapar. Dan mati dalam keadaan yang dahaga. Kalaupun air di lautan, bagilah dia minum. Maka tidak akan hilang lapar dan dahaga itu. Ya Allah. Apa tadi azab yang ketiga lagi? Atas. 5, 3 kan? 3. Yang ni. Wa ammal lati tusibuhu fil qabr. Ni dalam kubur pula. Hidup, nak mati, yang ni dalam kubur. Kalau kita bacakan ni kata hadis lemah ni fadail dalam kitab. Ni boleh kita berjaga-jagalah dengan dia disokong dengan hadis-hadis yang lain. Wa ammal lati tusibuhu bi fil qabr, ketika dia dalam kubur, fal aula, dan yang pertama sekali, yudiqu alaihi al-qabru hatta takhtalifa adla'ahu. Pertama masuk dalam kubur, apa disebut? Akan tudiqu. Apa tudiqu? Sempit, akan menghimpit. Alaihi al-qabr, akan kubur itu, hatta takhtalifa, hinggalah takhtilaf, hingga berselisih. Ya berselisih apa? Hatta takhtalifa, hingga berselisih adla'u. Adla' apa? Tulang rusuk. Masuk kubur je, timbus, dan kena himpit tanah, hatta dia sebut, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai berselisih tulang rusuk dia. Kita tak nampak. Kita tak nampak kan? Itu yang pertama, masuk dalam kubur. Ya Allah, belum dapat apa lagi. Tapi yang jaga sembahyang 5 waktu, kan? Yurfa'u anhu azabal qabr. Yang jaga sembahyang 5 waktu, Allah angkat azab kubur. Kan berbeza. Yang lepas bunyilah minggu lepas, jaga 5 waktu, Allah angkat azab kubur. Yang tak jaga, baru masuk kubur dah sedia. Apa kubur buat? Yadiqu. Dihempit, dipres dah. Kalau macam tebu tu lah. Kata. Perah sekali, 3 kali ke mana buat apa je? Buang. Tak. Lipat kan? 8 kaki. Sekali keluar kan? Terus buang ke? Tak puas lagi, tak puas. Belum lagi kena hempit tebu tu. Dia balik lagi sekali kan? Lagi sekali tu. Berapa kali agak dia buat? 3 kali rasa. Tarik lagi 8 kaki. Kemudian dilipat jadi 4 kaki. 4 kaki diperas lagi. Tak cukup. Itulah kita dikerjakan dalam kubur. Kubur lebih teruk daripada tebu lah. Allahu Akbar. Kemudian dilipat jadi 4 kaki. Digiris berapa kali lagi? 3 kali lagi. Sama dia tak keluar air dah. Wah, dah tak. Lepas tu dilipat lagi. Dia buang. Tak buang dah. Tunggu lagi sekali. Lipat jadi 2 kaki. Press 3 kali. Dah tak keluar air, baru buang dalam tong. Itulah nilai orang tak sembahyang. Tak ada apa pun. Kubur, ya Allah. 8 jadi 4. 4 jadi 2. Masuk kubur tu. Ya, kalau kebaca lah kita ada kan. Kita didirikan tu besok. Didudukkan tau. Kalau gaib kita tak nampak. Kalau nampak, ya Allah, semua taubat lah. Tak ada seorang pun buat maksiat. Semua mulut jaga, mata jaga, telinga, semua jaga. Esok kita ditinggalkan. Derap kaki kawan terakhir, belum lagi kita, belum lagi, maksud apa? Masih kedengaran. Derap kaki terakhir tu. Masih dengar lagi. Kita didudukkan. Tu. Subhanallah. Didudukkan tu lonjo tu. Di soal yang pertama, ma imamuka, tentang siapa, ma rabbuka, tentang siapa Tuhan. Kalau tak sembahyang nak jawab apa? Cuma kita cari dah. Kalau tak sembahyang nak jawab apa? Tak apa, aku boleh ngapal. Nanti aku nak meninggal surah nak tulis, ma rabbuka Allah rabbi, Muhammad nabiyuka Muhammad nabiyyi.
mak imam muka Al-Quran imami, tulis. Besok malaikat soal kata, niru. Dah senang. Ini akhiratnya kerja ni. Dalam kubur, ya Allah. Kalau boleh nukil, silalah. Tak apa nak nukil. Bawa je nukil. Pasal pada anak, wasiat. Tuliskan soalan-soalan yang ada, besok aku akan jawab. Abah nak tiru. Astagfirullahaladzim. Ingat kerja apa? Yang jawab itu ikut amal kita. Kalau tak sembahyang, amal sembahyang tak ada. Siapa yang boleh jawab? Allahu Rabbi. Entah boleh jawab. Tak tahu lah. Kemudian tuan, apa dia buat? Dia hantarnya, dongak kepada kita ni. Dahi ni, dia pulun 70 hasta dalam tanah. Dia pukul. Agak macam ni bengkoknya. Zap. Lepas tu dia korek lagi. Ada hadis ni bawah. Kalau sampai. Kami main kira. Subhanallah. Kita terus. Ya Allah. Wa ammal lati tusibu fil qabri fal aula, yang mula-mula sekali di dalam kubur, yadiqu alaihi al qabra hatta takhtalifa adla'uhu, sampai berceragah, dihimpit oleh kubur itu berceragah. Nak kata itu mungkin tak sama dengan himpitan tebu dengan mesin. Ibaratnya macam itulah. Wa thaniyatu, dan yang kedua dalam kubur apa dibuat? Yuqadu alaihi al qabra, dinyalakan dalam kubur tu yuqad. Apa? Yuqadu alaihi qabra nara, api dinyalakan. Dah ada tadi dihimpit, kemudian dinyalakan api. Allah. Kemudian fatayqallabu 'alal jamari lailan wa naharan. Dan kemudian dibakar, kemudian fatayqallab, qallab apa? Dibalik-balik. Alal jamra, di atas bara tu. Di atas api tu disebut lailan wa nahara, siang malam. Tak ada cuti lah dalam kubur. Dan apa disebutkan? Watayqalabu, dan dia ni tadi dah dihempit, kemudian dihidupkan api, dibakar dia dan dibalik-balikkan alal jamra, alal jamarin, di atas api yang nyala tu. Lailan wa nahara, malam siang, mana dia rehat? Macam sate lah. Ayam golek. Itu gambaran tu lah. Ayam golek ni gambaran orang tak sembahyang. Astagfirullah, tak nak makan kita nanti. Inilah gambaran orang tak sembahyang masuk dekat akhirat. Macam ayam golek ni. Ya Allah. Dan yang ketiga. Wathalithatu yus'allatu alaihi fi qabrihi thu'banun ismuhu suja'ul aqra. Dan yang ketiga ni, iaitu dilepaskan di atasnya dalam kubur tu, iaitu yusallitu alaihi fi qabrihi thu'ban. Dalam kubur nanti tu, dah lah diganggang tadi, diguling-guling, dibagi can, dilepaskan ular yang namanya ismuhu suja'ul aqra. Aqra bukan akrab. Suja'ul aqra. Nak tahu suja'ul aqra tu? Ainuhu, matanya, minan nar. Allah jadikan mata suja'ul aqra tu daripada api. Wa azfaruhu minal hadid, dan kuku dia Allah jadikan daripada besi. Taulu, dan panjangnya kuku tu, kulla zufrin, panjang setiap kuku, masiratu yaum, perjalanan sehari. Gebuk, gedebuk sekali. Benar, yang korek tu kukunya besi, panjang kuku tu sehari, matanya api. Agak okey. Senyum, kalau ada senyum okey tak? Allah. Itu gambaran-gambaran. Kalaupun kita kata tak ada lah ni, siapa kata tak ada, tak apa. Siapa kata tak ada ni, mana ada cerita ni, dongeng ni cerita, tak apa. Apa dia? Masirah, perjalanan. Yauman, satu hari. Kuku dia daripada ini sampai ke depan 1 hari. Berapa lama nak sampai? Siapa punya ni? Siapa bahagian ni? Inilah orang yang tidak sembahyang, yang main-main dengan sembahyang. Main-main dah sembahyang. Main-main. Cuba kita ubah ni. Jangan main-main. Macam ini. 5 waktu kita bagi selesai sebaik mungkin. Tak main-main kan? Okey. 5 waktu kita buat
awal waktu sebaik mungkin. Tak main-main kan? Pasal awal waktu, 5 waktu tapi tengah waktu, ujung waktu, itu macam main-main tu, macam main-main. Awal waktu, kita berjamaah, tu tak main-main kan? Kerana kesungguhan tu. Kata nak betul-betul hafazah, man hafazah, siapa yang memelihara. Itu nama pelihara tu. Itu pelihara betul tu. Kemudian, apa? Berjamaah. Berjamaah tu, tak main-main tuan-tuan kalau di masjid. Dia tak main-main. Yang perempuan tak apalah, kat rumah tak apa. Macam mas, ada simpan mas kat rumah. Simpan mas banyak-banyak sekarang Besok mas bawa dapur semua pun tak laku. Sekarang pun mas dah banyak tepi jalan, tak laku. Tak laku tak. Sepah-sepah, ada hitam, biru, pink, mas, tak laku dah. Tak laku, siapa nak? Bagi hadiah pun orang tak nak dah. Tepi jalan, tepi parit, tepi longkang. Mas betul tak laku. Kita pergi rumah sebelah, kau nak tak ni aku ada sejongkong mas? Tak apalah, tak apalah. Terima kasih. Bawa dapur aku. Berjongkong-jongkong mas. Macam gitu akan naik isi bumi kan. Kita berebut-rebut. Simpan lah. Boleh simpan mas? Dah simpan, infakkan ni bekas. Dah bekas tu tutup, bekas tutup. Alah beli semalam mas, sayangnya mas, ya Allah. Kenapa? Nilai. Masuk laci. Kunci. Dia jaga kita. Azan Zuhur pukul 1, pukul 3 baru sembahyang Zuhur. Itu kita jaga dia ke dia jaga kita? Jawablah sendiri sana. Tuan-tuan, inilah tapi kita daripada api. Wa azfaruhu, dan kukunya minal hadid, daripada besi. Wa tawilu, dan panjangnya kuku tu, kullu dhafrin, dan panjangnya setiap kuku tu masira. Masira tu perjalanan yaumah, perjalanan sehari. Tuan-tuan, kita kan boleh nilai satu, pak, astagfirullahaladzim, Allah, kita pun doa, ya Allah, jauhkan ya Allah. Baru dia meletup, pam, kan? Ada satu lagi, kilat dengan petir, tak sabi oleh Tuhanku. Aku ni diperintahkan oleh Tuhan, an adribaka, untuk gebuk engkau. Gebuk. Siapa yang faham gebuk? Pukul tak tersedap lah aja. Pukul. Sedap punya. Nanti azan Zuhur dia rehat sekejap. Tunggu sembahyang tak Zuhur. Yang kedua, wa adribaka, dan aku diperintahkan untuk pukul engkau. Antadhi'i salatil dhuhur ila al-asar. Lepas ni aku diperintahkan daripada zuhur sampai asar. Kenapa? Kerana tak sembahyang ziraan, dan sehingga kan satu kali pukul yaghuddu fil ardi, akan terbenam dalam tanah sab'ina ziraan, 70 sekali pukul. Tujukan tidak akan lapang tak tuan? Kalau kerana kerja lebih masa tapi tinggalkan masa dengan Allah, tak akan lapang tak? Walaupun 24 jam dia kerja, tak akan. Allah akan sempitkan, doyik. Apa doyik? Allah sempitkan rezeki dia. Banyak sedekah, tak akan datang apa-apa, tak akan fakir, tidak. Jangan risau, tak akan fakir, tak akan miskin orang yang sedekah, dia kaya. Subhanallah. Betul tak? Apa yang pertama? Kak Haji Jamilah, selalu datang 100 orang. Tak fikir kedai pun. Selalu 200 orang lah datang. Tak fikir pun. Majlis ilmu, dia duduk situ. Orang yang ke-300 datang. Rezeki Allah susun lah, ya Allah. Saya macam satu keyakinan lah. Besok nanti Allah. Yang tak salin tak apa. Jangan besok semua bawa buku pula. Tak payah buku tak apa. Kan dan yang ini terakhir tadi apa dah? Yang ketiga tadi. Dan cukup yang ketiga tak? Sujud ul akrab. Oh yang tadi ya apa? Dan wa ammal lati, dan yang ketiga